Salam sejahtera dan salam serakku sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugat Embas menggesa Jabatan Kujaharaya JKR memantau dengan teliti pembinaan 3 projek besar yang sedang dilaksanakan di Sepau. Projek ini termasuk pembinaan lapangan terbang berbuling, jambatan Sungai Paku dan Jalan Debak Tui. Terdahulu beliau menghadiri taklimat berkenaan beberapa projek di Betong pada Ahad. Pada taklimat tersebut, Datuk Amar Douglas telah dimaklumkan projek lapangan terbang berbuling yang bernilai 108 juta ringgit itu mengalami kelewatan 18.99% dan dijadualkan siap pada 17 September 2022. Manakala projek jambatan Sungai Paku di Tanjung Sebekut turut berdepan masalah sama dengan kelewatan 6.71% daripada jadual projek. Sementara itu, jambatan Keluli sepanjang 100 meter yang bernilai 26.75 juta ringgit itu dijadualkan siap pada 5 November 2023 dengan pembinaannya telah dimulakan pada 6 Mei 2021 dan tarikh siap baharunya dijadualkan semula sehingga 21 Disember 2023. Datuk Amar Douglas berharap kontraktor projek mengambil maklum akan langkah yang diambil JKR untuk menyelesaikan isu itu selain perlu mematuhi semua terma dan syarat kontrak mereka. Selanjutnya, seramai 1,070 peserta telah menyertai Batang Sadong Bridge Fun Run 2022 yang diadakan di Jambatan Batang Sadong pada Sabtu. Larian sejauh 3 km itu merupakan anjuran Tourism Malaysia dengan kerjasama Keras Sport and Event. Itu sempena ulang tahun ke-5 jambatan terpanjang di Malaysia itu. Bercakap kepada media, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Sri Nancy Sukri berkata, beliau tidak menyangka sambutan terhadap larian ini begitu menggalakkan sehingga menghimpunkan jumlah peserta yang ramai. Tidak disangka sambutannya begitu meriah sekali. Kita ada 1,070 peserta. Mungkin ada yang baru mendaftar juga, yang register awal ada 1,070. Dan program pada hari ini adalah sebagai teaser saja. So kita ada hanya adakan fun run. Sebenarnya ada 3 lagi. Kita ada 10 km, kita ada 21 km dan itu half marathon dan full marathon 42 km yang akan kita adakan selepas Hari Raya. Yang datang daripada luar kawasan Batang Sadong ini boleh membayangkan bagaimana keadaannya. Beliau juga ahli Parlimen Batang Sadong berharap dengan adanya program seumpama itu, lebih banyak masyarakat akan mengenali Batang Sadong sekaligus menjadikan ia satu destinasi pelancongan baru untuk ditunjukkan kepada pelancong luar. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy Sukri turut mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menjayakan program tersebut. Saya berterima kasih mengucapkan tahniah kepada penganjur yang telah membawa kita ke sini dan membawa ramai peserta yang turut serta pada pagi ini. Harapan saya ialah orang lebih banyak mengenali Batang Sadong dan ini akan menjadi satu destinasi pelancongan yang baru yang boleh kita tunjukkan. Kita ada jambatan, kita ada ekoturism yang ada di sini, Sungai Ruan, kita ada Wong Muas. Kita ada adat dan budaya yang ada di kawasan Batang Sadong yang perlu juga dipamer dan diketahui oleh ramai. Seni dan budaya yang ada di Batang Sadong ini merupakan satu agenda yang baru dalam Tourism Malaysia nanti. Program Batang Sadong Bridge Fun Run kali ini dimeriahkan lagi dengan hadiah-hadiah menarik seperti motosikal, basikal elektrik, basikal lipat, tiket kapal terbang daripada Kuching ke Mulu Resort, penginapan 3 hari 2 malam di Marriott Mulu Resort and Spa serta banyak lagi. Di Bau, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Sarawak Maksak telah menganjurkan aktiviti mendaki Gunung Bung Jagoi di Bau pada Sabtu. Aktiviti yang bermula seawal jam 7 pagi itu turut mengadakan sesi senaman dan zumba serta disusuli penyampaian taklimat pendakian oleh Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bau Tawang Linggem. Menteri Muda Pengangkutan 2 yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinep hadir menyempurnakan simbolik flag off bagi peserta program bertempat di Bung Jagoi Heritage Kampung Duyo. Seramai 107 peserta yang terdiri daripada kaki tangan agensi dan jabatan kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO dari daerah Bau telah mengambil bahagian pada hari itu. Bung Jagoi merupakan salah satu daripada destinasi ideal untuk para pendaki yang gemar aktiviti mencabar.
Ke perkembangan lain, Pertubuhan Kebajikan dan Amal Jariah Komuniti Kuching muncul juara dalam pertandingan Piala Tenis Lebunda Charity Tennis 2022 anjuran Pertubuhan Kebajikan Lebunda Kuching PKLK dan Kelab Rekreasi Pemain Tenis Rindok Kuching TF Rindok. Simbolik penyerahan piala dan wang tunai sebanyak RM1,000 telah disempurnakan Menteri Muda, Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Raziz Hitam di Persatuan Tenis Bumiputera Sarawak PTBS Kuching pada Ahad. Menurut Raziz Hitam yang juga merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, pertandingan Piala Tenis Lebunda itu akan diadakan secara berterusan. Beliau akan mencadangkan kepada kementeriannya untuk membantu persatuan-persatuan seperti ini dalam meneruskan aktiviti-aktiviti kesejahteraan komuniti dan kebajikan. Kita boleh cuba bantu persatuan seperti ini untuk dimasukkan dalam senarai NGO yang dibantu oleh kementerian, khususnya untuk kerja-kerja kebajikan. Pertandingan yang berlangsung selama 2 hari itu disertai 6 pasukan yang mewakili Pusat Pertubuhan dan Kebajikan iaitu Pertubuhan Kebajikan dan Amal Jariah Komuniti Kuching, Persatuan Kebajikan Amanah Berhadin Kuching, PAKAP, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Silkandis Dayak, JKKK Kampung Sagah, Sarawak OKU Skill Development Association SODA dan Kuching Autistic Association KAA. Kesemua pasukan yang bertanding menerima pingat dan wang sagu hati sebanyak RM600. Berita di Kabong, Lembaga Kebajikan Islam Kabong LAKIK telah mengadakan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa LAKIK bertempat di Masjid Asabirin, Kabong pada Ahad. Program dimulakan dengan ucapan perasmian oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cikadir disusuli pembentangan Setiausaha dan Bendahari LAKIK sesi 2019-2021. Pemilihan tersebut menyaksikan Ulin Berodi dilantik sebagai pengerusi LAKIK untuk sesi Mac 2022 hingga Februari 2025. Selain itu, Bujang Lee dilantik sebagai timbalan pengerusi manakala Ustaz Syazrizal Syarbini dan Ustaz Abdul Aziz Hazmi dipilih sebagai Setiausaha dan Bendahari. Seterusnya di Limbang, Dayang Mordiah Awang Sidek telah dipilih sebagai pengerusi Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksak Sarawak Wanita Bahagian Limbang menggantikan Rosnah Tangkong. Penyerahan tugas itu telah diadakan pada Majlis Apresiasi dan Penyerahan Nota Tugas Pengerusi Maksak Wanita Bahagian Limbang di Bangunan Persatuan Melayu Limbang pada Jumaat. Simbolik apresiasi dan penyerahan nota tugas itu disaksikan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak DID Irsinia Ahmad Deni Fauzi dan Pemangku Residen Bahagian Limbang Sebi Abang serta Ahli Jawatankuasa AJK Maksak Wanita Limbang. Semasa berucap, Rosnah merakamkan ucapan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Maksak Wanita Bahagian Limbang di atas sokongan, kerjasama dan komitmen yang ditunjukkan semasa memegang jawatan pengerusi Maksak Bahagian Limbang. Beliau berharap jalinan kerjasama akan diteruskan dalam memastikan objektif Maksak Wanita Bahagian Limbang tercapai dan program serta aktiviti yang telah dilaksanakan maupun dalam perancangan dapat ditambah baik dari semasa ke semasa. Ke perkembangan selanjutnya, Kerajaan Brunei Darussalam telah melanjutkan penangguhan pembukaan pintu sempadan kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 12 Februari 2022. Menurut Jabatan Perdana Menteri Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam, menerusi kenyataan media pada Sabtu memaklumkan pelanjutan ini selama 15 hari bermula 1 sehingga 15 Mac ini. Kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran Kerajaan Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan Kerajaan Brunei Darussalam seperti urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan dan Vaccinated Transport Operator yang berdaftar di luar negara. Tambah kenyataan itu lagi, pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan itu turut melibatkan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk seperti yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Sebarang maklumat lanjut dan terperinci boleh dilayari seperti yang tertera.
Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.